Okey, saya melihat beginilah. Pertama sekali kita perlu tahu dan kita perlu sedar, kita perlu cuba beri ilmu pada diri kita betapa pentingnya berjemaah tu. Betapa Hmm. pentingnya teamwork itu bukan hanya sekadar slogan, there is no I or you in team kan. Bukan Ya, sekadar tagline yang kita baca sahaja, berjemaah tu penting, teamwork tu penting, ya. tapi kita perlu melihat secara mendalam, in depth, betapa dengan berjemaah ataupun dengan teamwork itu kita akan dapat capai sesuatu, Ya. sesuatu pencapaian, sesuatu orang kata milestone yang Allah akan beri kita melalui satu yang Hmm. kita panggil keberkatan tadi lah. Ya. Beza kalau kita buat sesuatu, kita seorang dan kita berusaha, kita akan dapat, yalah seperti yang dijanjikan contohnya. Tapi bila kita group, kita team, kita ada satu, tambah lagi satu faktor lagi, keberkatan tu, Allah akan beri satu extra lagi. Macam tadilah, kita semayang seorang, yes Allah terima kita semayang, betul, kita dapat Ya. pahala dan kita Ya. selesai kita punya tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Tetapi bila kita Ya. semayang berjemaah, ada rahsia di situ yang Allah bagi bonus ataupun Allah bagi ekstra sehingga 27 Ya. kali ganda. Itu nak menunjukkan bahawa bila kita melakukan sesuatu dalam jemaah, dalam teamwork, pasti kita akan dapat capai sesuatu yang ekstra. Contoh Hmm. lah, kita bagi tengok dalam dalam kita biasa dengar ulama ustaz-ustaz kita bercerita dulu-dulu kan, mungkin daripada olahan hadis-hadis juga, bagaimana sesetengah sahabat bila dia check balik kenapa dalam peperangan itu mereka tidak memenanginya, rupa-rupanya barisan softnya sahaja kurang kurang sempurna kan. Hmm. Maknanya itu nampak kecil, nampak benda kecil, barisan soft yang tak sempurna, tak lurus, tak tepat, tak Ya. tak sama, menyebabkan kesatuan hati itu lari. Mungkin ada Ya. satu chain connection yang kita tak nampak, Ya. yang batiniah, yang mengikat hati-hati kita apabila kita berjemaah itu, yang menyebabkan Ya. kita akan dapat extra mark tadi, markah bonus tadi Hmm. tu. Tak kira lah dalam solat ke, dalam apa kerja yang kita lakukan seharian juga. So, Ya. bila kita dah tahu betapa pentingnya berjemaah ataupun berpasukan tu, bila kita dah tahu betapa pentingnya teamwork, di situ baru kita akan ada satu rasa semangat dan tanggungjawab dan keberanian untuk Hmm. memulakan langkah. Biasalah kalau seorang-seorang ni kita takut sikit kadang-kadang kan. Ya. Kalau kita tengok contoh macam anjing lah, ni contoh binatang, haiwan kan. Bila anjing tu seekor, dia akan jadi satu anjing yang penakut. Tetapi bila dia group, dia ada 5 ekor, 6 ekor, dia akan jadi satu grup yang kita yang takutkan dia kan. Betul. Menakutkan dia bukan takut, dia yang menakutkan kita sebab dia timbulnya keberanian bila dia beramai-ramai. Tapi cuba Ya. kalau ada seekor, ada seekor dia takut Ya. kecuali Ya. lah anjing-anjing yang bulldog ke apa tu, mungkinlah dia berani kan. Tapi nak tunjuk di sini, bila kita berada dalam satu pasukan yang besar, yang saya nak ceritakan tadi ialah keberkatan yang Allah beri itu akan menghasilkan natijah dia yang luar daripada yang orang yang berseorangan buat. Jadi bila macam saya kata tadi, nak timbulnya keberanian nak memulakan langkah macam Irwan kata tadi tu, kita pun kembali balik kepada matlamat hidup kita lah, tujuan kita hidup kan. Ya. Hidup kita tak lama, Allah bagi kita tempoh masa tertentu. So kita mesti jadikan setiap masa, setiap saat dan setiap perbuatan yang kita lakukan itu memberi manfaat. Kalau tak pada diri kita sendiri, kepada orang lain juga, orang ramai. Ya. Jadi Ya. bila itu yang kita cuba tanamkan untuk hasilkan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain dan pada diri kita, pasti kita akan berani untuk mencuba dan mencuba. Macam apa yang Ya. Intim buat pun bukan semuanya berjaya. Ada yang kita flop, ada yang kita rugi, ada yang kita fail. Kalau kita senaraikan, saya rasa yang gagal lagi banyak daripada yang berjaya. Tapi biasalah orang akan nampak apa yang berjaya, tip of the iceberg kan orang akan nampak. Tapi yang Ya. gagal itu kalau kita himpunkan, boleh dilonggokkan menjadi satu bukit yang besar lah kalau kita nak senaraikan. Hmm. Tapi kita harus sentiasa berani dan sentiasa tidak putus asa, sebab kita tahu walaupun kita buat sesuatu itu gagal secara duniawinya, tetapi kita orang Islam, kita tahu Allah ada beri kita ganjaran pahala kan. Walaupun kita usahakan sesuatu dengan niat itu, niat nak membantu umat contohnya, niat untuk memberi manfaat pada umat, tetapi kita gagal. Kegagalan Ya. itu hanya physically atau dari segi materialistik sahaja. Tetapi kita tahu Allah beri kita juga
hadiahnya. Allah beri kita juga ganjarannya, pahalanya yang bukan kita, tapi kita akan dapat di akhirat. Jadi kadang-kadang ialah kita, terutama zaman digital ni kita ni orang-orang lama ni kan, veteran-veteran ni, kita tak berapa mendapat rentak digital tu berbanding adik-adik kita, artis-artis baru ataupun kita panggil Insta famous ataupun yang pandai menggunakan teknologi sekarang. Kadang-kadang ada juga rasa macam give up lah, aku tak reti lah nak guna Facebook, nak guna Instagram, macam mana nak story-nya, macam mana nak macam-macam lah. Twitter sekarang ni dah TikTok pula dah. Kita dah tinggal dah Instagram, dah jadi one step behind lah. So bila kita rasa putus asa, kita rasa macam aku give up lah, aku tak nak buat lah, bagi orang muda lah buat. Seolah-olah macam kita hanya nak buat sesuatu itu untuk dapat pengiktirafan manusia sahaja. Seolah-olah begitu. Mana kita lupa, walaupun kita buat, kita usaha tapi kita gagal, tetapi Allah akan tetap beri kita sesuatu. Benda tu kita harus ingat. Ini yang saya rasa akan jadi motivasi bahawa kita sentiasa perlu mencuba sesuatu yang baru demi niat kita ialah untuk memberi manfaat pada orang ramai. Wallahualam, insya-Allah. Masya-Allah.